Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton yang dihormati. Buku adalah kunci kepada kebijaksanaan. Buku adalah pintu dunia keseronokan. Buku adalah jalan menuju kejayaan. Buku adalah sahabat penuh kesetiaan. Buku adalah khazanah yang tidak didendang. Bersama lagi kita dalam rancangan Bicara Buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Saya Roslan Abdul Ghani, Guru Pustakaan dan Media SMK Tok Uban sebagai moderator. Bersama kita hari ini ialah Puan Siti Sarwani binti Muhammad Saleh, bertugas sebagai penolong pengarah Sektor Pengurusan Maklumat Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, memulakan kerjaya di unit Hermes Jabatan Pendidikan Negeri Pahang pada Jun 2014 hingga Mei 2019. Seterusnya mulai Mei 2019 hingga November 2019, beliau berpindah ke unit Perjawatan dan Perkhidmatan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Bermula Disember 2019, beliau berpindah pula ke unit latihan di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Pada Januari 2020, beliau berpindah masuk ke Negeri Kelantan, bertugas di Sektor Pengurusan Maklumat JPN Kelantan sehingga sekarang. Puan Siti Sarwani binti Muhammad Saleh telah mencipta beberapa kejayaan sepanjang perkhidmatan beliau. Pada tahun 2017, beliau menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Beliau juga merupakan peserta sayembara deklamasi sajak kategori 2 sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2021. Tajuk buku yang akan dibicarakan bertajuk Cerita Pelik, terbitan Jasmine Publication yang ditulis oleh Sheikh Mahmud Al-Mishri. Tagline pada luaran buku ini cukup menarik. Apabila ada 1000 alasan untuk menangis, berilah 1,000,000 alasan untuk tersenyum. Tanpa melengahkan masa, sama-samalah kita dengar dan hayati kupasan buku Cerita Pelik yang akan dikupas dan dibicarakan oleh pembicara buku hari ini, Puan Siti Sarwani binti Muhammad Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarwani binti Muhammad Saleh dari Sektor Pengurusan Maklumat Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan pada pagi ini akan membicarakan resensi buku yang bertajuk Cerita Pelik karya Sheikh Mahmud Al-Mishri terbitan Jasmine Publication yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini mengandungi 262 muka surat. Buku ini menghimpunkan kisah-kisah menarik untuk mengisi jiwa setiap Muslim, setiap pada hati pembacanya. Cerita yang disampaikan mengumpulkan kisah-kisah Rasulullah SAW, para sahabat, para solehin dan lain-lain. Ia ditulis berdasarkan kisah-kisah pada zaman sebelum Rasulullah SAW, semasa dan selepasnya. Buku ini mengandungi 3 tajuk utama. Yang pertama ialah Percik-percik Mukjizat dan Karamah, yang mana di dalam tajuk utama ini ia mengandungi sebanyak 28 kisah cerita pendek dan atau ringkasan, yang mana antara judul-judul di bawah tajuk utama ini adalah Terbelahnya Bulan, Kucing Menghormati Rasulullah SAW, Unta Menangis Kerana Mengadu kepada Rasulullah, Bumi Menolak Orang yang Mengkhianati Rasulullah, Syaitan, Jin dan Manusia Lari dari Umar radhiyallahu anhu, Kisah Singa bersama Safinah Hamba Sahaya Rasulullah, Para Malaikat Memandikan Jenazah Hanzalah dan lain-lain kisah lagi. Manakala untuk tajuk yang kedua mengandungi 44 kisah, yang mana tajuk yang kedua ini adalah Percik-percik yang unik dan ajaib. Antara judul-judul di bawah tajuk Percik-percik yang unik dan ajaib ini adalah Burung Berbakti kepada Kedua-dua Ibunya, Kisah Nyamuk dan Gajah, Seekor Burung dan Para Pemilik Perahu, Anjing dan Roti, Kerbau dan Sultan, Iman dan Seorang Pemuda, Seorang Ahli Qiraat dan Seekor Burung dan lain-lain kisah lagi. Untuk tajuk yang ketiga, buku ini menyampaikan kisah-kisah yang menakjubkan, di mana terdapat 93 buah kisah ringkas dan pendek, di mana antaranya adalah terbunuhnya Amir dan bebasnya tawanan, kisah tidak mahu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana darah 2 orang, kisah keluarga yang terkena sihir selama 15 tahun,
kisah orang yang yakin dosanya tidak akan diampuni, kisah Abu Mukhlaq dan seorang perompak, doa yang mustajab dan lain-lain kisah lagi. Untuk tajuk pertama, saya akan menyampaikan dua kisah, iaitu percik-percik mukjizat dan karamah, yang mana antara subtajuk bagi tajuk besar ini adalah Ja'far bin Abi Talib terbang di dalam syurga bersama para malaikat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semalam saya masuk ke syurga. Ja'far terbang bersama para malaikat dan Hamzah duduk bersandar di tempat tidurnya." Ibnu Umar memberikan penghormatan kepada putera Ja'far yang telah syahid di dalam perang Mu'tah, di mana kedua-dua tangannya telah putus, terpotong oleh para musuh. Ia telah mengucapkan kepada putera Ja'far tersebut, "Keselamatan untuk kamu, wahai anak orang yang memiliki dua sayap." Ibnu Katsir pula berkata, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan kedua-dua belah tangannya dengan dua sayap di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bersabda, ia melihat Ja'far sebagai malaikat yang terbang dalam syurga, di mana hujung sayapnya berwarna merah. Itu adalah antara kisah yang dipaparkan di dalam percik-percik mukjizat dan karamah. Manakala untuk saya memilih satu lagi kisah, iaitu Syilah Asy-Syams dan singa, yang diriwayatkan, di mana Syilah ni adalah seorang pemuda, di mana pada suatu hari di dalam sesuatu peperangan, kuda Syilah telah pun terbunuh. Dan selepas itu Syilah telah pun mengangkat doa dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan makhluk sebagai penolong kepada diriku." Justru selepas itu Allah telah pun menghidupkan kembali kuda yang telah mati tadi. Dan pada satu hari, apabila Syilah selesai solat, dan dia memandang di belakangnya terdapat seekor singa, dan tiba-tiba singa itu mahu untuk menerkamnya. Kemudian ia mengatakan kepada singa itu, "Wahai singa, janganlah kamu carilah kamu rezeki di tempat lain." Kemudian singa itu terus mengaum dan meninggalkan Syilah. Okay. Seterusnya untuk tajuk yang kedua, iaitu percik-percik yang unik dan ajaib, saya akan menyampaikan satu ringkasan cerita pendek yang berjudul Iman dan Seorang Pemuda. Diriwayatkan dari seorang yang soleh yang sedang melaksanakan tawaf di Kaabah. Ia telah berjumpa dengan seorang hamba sahaya wanita bersama dengan seorang anak kecil di dalam dukungannya. Lalu dia berseru, wanita itu berseru, "Wahai yang mulia, janjimu itu kekal." Pemuda itu berasa hairan. Lalu ia bertanya kepada hamba sahaya tadi, "Apakah perjanjiannya yang kamu buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala?" Kemudian hamba sahaya wanita itu bercerita, di mana pada satu hari ia telah naik di dalam perahu bersama beberapa orang peniaga, di mana di dalam perjalanan ke sebuah negeri, angin kencang telah bertiup dan menyebabkan perahu yang dinaiki oleh mereka tenggelam. Wanita itu dan anaknya terselamat. Lalu ia berpaut kepada kepingan kayu. Kemudian pada hari siangnya, ia ternampak ada seorang lelaki berkulit hitam di dalam kepingan kayu yang lain. Lelaki tersebut terus mendorong untuk menghampiri wanita tersebut bersama anaknya. Ia berniat untuk melakukan perbuatan jahat terhadap wanita tersebut. Wanita tersebut kemudian bertanya kepada lelaki berkulit hitam itu, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Lelaki tersebut tetap mahu melakukan perkara terkutuk terhadap dirinya. Lelaki tersebut mencampakkan anaknya ke dalam laut. Kemudian wanita tersebut berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, engkau halanglah perbuatan lelaki tersebut." Sebaik sahaja doa itu selesai, tiba-tiba muncul seekor binatang laut yang besar dari laut. Lelaki tersebut kemudiannya telah telan oleh binatang besar tersebut. Lalu ia dibawa arus ombak ke sebuah pulau, di mana di pulau tersebut wanita tersebut telah makan
tumbuh-tumbuhan dan air yang ada di pulau tersebut. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tiada penyelesaian kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengharapkan bantuan Allah sepenuhnya. Kemudian selang beberapa hari, ia telah diselamatkan oleh 3 orang lelaki. Di dalam perahu, ia berjumpa semula dengan anaknya. Kemudian ia telah menceritakan kepada lelaki-lelaki di dalam perahu itu apa yang telah berlaku kepada dirinya. Kemudian orang-orang di dalam perahu itu tersebut berasa kagum dengan kejadian yang telah menimpa ke atas wanita tersebut. Kemudian ia mengatakan bahawa ia telah berjumpa dengan seorang kanak-kanak kecil di atas belakang binatang besar di dalam laut, dan salah seorang darinya telah turun dari perahu tersebut untuk mendapatkan anak kecil tersebut. Akibat merasa kagum, semua yang berada di dalam perahu berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbuat maksiat sejak dari hari itu. Kemudian saya akan menceritakan kisah-kisah dari tajuk ketiga, iaitu kisah-kisah yang menakjubkan. Yang mana kisah pertama adalah kisah Sultan, yang mana ia telah sembuh dari penyakit. Dikisahkan Sultan Nasir ad-Daulah pada waktu itu telah menghidap penyakit kolitis, iaitu sejenis radang pada usus besar. Doktor telah mengubatinya, telah mencuba pelbagai usaha, namun tidak mendatangkan sebarang hasil. Desas-desus istana kemudiannya menyatakan bahawa terdapat rancangan untuk membunuh sang Sultan. Sultan pada satu hari, Sultan berjalan di koridor istana. Kemudian ia tiba-tiba terdapat seorang pembunuh upahan yang kemudiannya menyerang Sultan tersebut. Lalu ia menikam tepat di perut Sultan dengan menggunakan pisau belati. Tikaman tersebut mengenai ususnya yang mana terdapat radang kolitis tersebut. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Sultan kembali sihat seperti sedia kala. Begitulah tuan-tuan, apabila kita mengharapkan pertolongan dari Allah, insya-Allah Allah sentiasa ada untuk membantu kita tatkala kita sedang dalam kesusahan dan memerlukan pertolongan darinya. Kemudian untuk kisah yang terakhir, saya akan ceritakan kisah yang bertajuk Setiap Waktu Ada Kelapangan. Diceritakan ada seorang lelaki ini hidup di zaman pemerintahan Nazuk. Lelaki tersebut akan dihukum mati. Sebelum dipindahkan, lelaki tadi meminta makanan. Kemudian ia telah diberikan makanan oleh pengawal di penjara. Kemudian ia telah pun makan sambil ketawa dengan terbahak-bahak sekali. Orang di sekelilingnya hairan lalu bertanya, "Kenapa ketawa sedangkan sebentar lagi kamu akan dihukum mati?" Kemudian lelaki tersebut menjawab, "Setiap waktu ada kelapangan." Semua yang terdengar terdiam berbisu, dan kemudian ia dikejutkan dengan satu teriakan, "Nazuk telah mati dan kelapangan untuk lelaki ini." Maka terselamatlah lelaki ini dari dihukum mati oleh pemerintah Nazuk. Okey. Sebagai rumusan, saya menyampaikan kisah-kisah yang antara kisah-kisah yang telah disampaikan tadi diceritakan ini sesuai dijadikan teladan dan pengajaran kepada semua pembaca, terutama dari semua peringkat umur, dan kita harapkan insya-Allah para pembaca akan mendapat makna dan iktibar, terutamanya dalam menjadikan doa sebagai senjata utama sebagai seorang Muslim, dan menjadikan amalan doa itu adalah amalan harian dan memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi wasilah yang terpenting bagi manusia beriman untuk meraih perhatian, petunjuk dan pertolongan sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalung penghargaan dan terima kasih buat Puan Sarwani binti Muhammad Saleh atas bicara buku itu. Tajuk yang menarik ditambah dengan olahan kupasan yang begitu hebat menjadikan penonton rasa teruja untuk membacanya. Inilah yang dikatakan, don't judge a book by its cover. Ternyata buku ini amat sesuai untuk santapan jiwa yang resah dan duka nestapa.
ia mampu mengukir senyuman pembacanya. Kepada para penonton, jangan lupa untuk mengisi kehadiran tuan-puan di pautan SPL KPM yang disediakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.